Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi untuk penonton Indonesia yang sentiasa menunggukan kami di siaran kaca TV anda. Kita berdua bersiaran hari ini untuk 18 November 2020. Hari Rabu 2 Rabiul Akhir 1442 Hijriah. Bertemankan kami berdua. InsyaAllah bunga-bunga yang menyinari hidup anda pada hari ini. Saya Ani Mizati dan sebelah saya Fariha On. Kami berdua dekat sinilah. Ada lagi nanti sekuntum bunga. Selamat pagi. Kita harapkan anda semua sihat hari ini. Seperti mana yang kita Ani cakap tadi juga kan, bagaimana kita ni hari-hari ni kita pastikan juga dalam kita berdepan dengan COVID-19 ini, pastikan kita berada dalam keadaan sihat. Kalau misalnya ada simptom-simptom tu, cepat-cepat pergi buat pemeriksaan doktor. Kadang-kadang kita kena tahu jugalah bagaimana interaksi badan kita ini nak bagi tahu bahawa ada dah simptom untuk tak sihat ni. Jadi hari ini nanti kita akan berbicara berlanjut berkenaan dengan salah satu daripada anugerah Tuhan kepada setiap manusia yang diciptanya, iaitu suara. Betul. Suara ini merupakan anugerah yang unik. Kadang-kadang kita dah dengar dah tahu dah suara ni adalah suara Fariha On, kan? Suara Fariha On yang paling senang kita dengarlah. Sangat selalu kita dengar setiap minggu sebenarnya. Dulu program Majalah 3, lepas tu Bersamamu. Suara di sebalik penceritaan itu adalah suara di sebelah saya ni, mempunyai suara emas. Seorang lagi rakan tugas kita yang mempunyai suara emas. Betul. Kalau tak adalah anugerah suara sesedap ini dan juga kelebihan yang lain, mana mungkin muncul di kaca TV membaca berita. Cantik. Sedap suaranya bersama dengan Marsila Hassan. Ya Allah, pagi-pagi saya dah kembang, kena puji. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat. Macam buat konsert lah Marsila pagi ni. Okey, kita bercakap pasal suara hari ini kan. Setiap orang pasti mempunyai suara yang unik. Fariha suaranya lain, Anim suaranya lain, saya suaranya lain. Lepas tu perasan tak, suara ni dia berubah tau mengikut pertambahan usia kita. Masa kecil-kecil suara kita lain. Bila kita dah meningkat dewasa, suara kita lain. Bila kita dah berusia sikit, suara kita lain. Sebab tu kalau kadang-kadang kan, kalau kita jawab telefon ataupun kita jumpa orang tu, pejam mata lah, tak payah tengok. Kita dah tahu, ni pakcik, ni makcik. Yang ni budak-budak. Perasan tak? Perasan? Tapi kalau saya telefon orang satu makcik ke tak? Tak. Tak kan? Muda lagi, muda lagi. Sebenarnya dah bersalin pun suara lain ya. Betul ya? Kan? Betul. Dah bersalin pun suaranya yang berbeza. Saya sangat respect ataupun tabik lah kepada mereka yang dalam bidang menjadi penyanyi lah. Penyanyi ni untuk mengawal suara dia. Walaupun suara ni akan berubah, tapi mereka masih lagi mampu mengawal suara. Lontaran suara tu sebenarnya memberi kita persepsi yang berbeza. Lain tahu kalau kita baca message ataupun WhatsApp, bila kita dengan nada yang berbeza, ianya akan mengubah keadaan. Contohnya kalau kita dapat satu message hanyalah dengan bacaan dan nada kita sendiri, walaupun kita tengah marah, kita tengah ni kan, kita dapat message yang berbeza. Tapi sebenarnya orang yang menghantar itu lain nada kan? dia Macam berbeza. Jadi pentingnya suara dan juga lontaran nada itu. Betul. Bila Anim kata, Marsila, lepas bersalin, saya ingatkan saya seorang je yang perasan. Betul. Sebab bila lepas bersalin, saya perasan suara tu menjadi garau sikit, besar sikit. Okey. Dia punya ekor dia lebih sikit. Orang kata kalau penyanyi ni, kalau dia dah biasa nyanyi high pitch, bila-bila bersalin terus tak boleh nyanyi high pitch sangat Betul ke? Sebab kita belum jadi penyanyi. Tapi mungkin juga. Mungkin kan? Betul juga. Sebab kalau lelaki kan kita tahu, sudah maklum mereka ada fasa akil balin. Maknanya bila dah melalui fasa itu, suara pun dah pecah dan sebagainya. Perempuan ni berbeza. Tapi kita boleh tahu, kalau kita dengar suara penyanyi, bermulanya kerjaya mereka daripada usia belasan tahun hingga kini, pastinya fasa-fasa tu kan, perubahan proses tu daripada halus sampailah bulat matangnya suara. Betul. Tak payah pergi jauh lah. Kita tengok Datuk Seri Siti Nurhaliza. Masa zaman-zaman kemunculan dia dulu, macam mana suara dia? Halus kan? Suara muda lagi. Kalau sekarang suara lebih matang. Itu perkongsian mengenai suara yang akan kita kongsikan bersama anda semua sebentar lagi bersama tetamu-tetamu kita. Dan banyak lagi perkongsian yang akan kami kongsikan kepada anda sebentar lagi. Tapi sebelum tu kita nak tinjau dulu apa yang menarik yang ada di Dada Akhbar. Dan saya akan mulakan dengan berita harian di mana di halaman utamanya, tajuk utamanya adalah 46 termasuk 27 pegawai immigration ditahan, dan perinciannya ada di halaman ke-16 di mana di sini katanya sindiket terbabit sudah setahun menjalankan aktiviti haram itu, namun dikesan SPRM ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan pada 18 Mac lalu, dan mereka ini sebenarnya mengambil kesempatan atas
pekerja asing serta pendatang asing tanpa izin parti yang terkandas susulan penguatkuasaan pihak berkuasa. Dan selain permintaan daripada majikan untuk melanjutkan tempoh izin pekerja asing berada di negara ini, sindiket turut menawarkan khidmat kepada pekerja asing termasuk parti yang mahu pulang ke negara asal mereka. Dan sindiket ini dipercayai menggunakan 2 kaedah. Antaranya yang pertama adalah pasport terbang dan yang kedua penyediaan kaunter khusus di pintu masuk negara dalam operasi haram itu. Dan sindiket ini juga menggunakan khidmat pegawai immigration untuk membuka kaunter khas yang biasanya di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA dan KLIA 2. Dan selain itu, penahanan pegawai dan anggota immigration oleh SPRM dalam aktiviti pemalsuan cap keselamatan immigration adalah hasil kerjasama dengan pihak SPRM dan juga perkongsian daripada aduan orang awam. Itu dia antara perkembangan yang ada di berita harian dan kita harapkan perkara ini dapat diselesaikan dengan segera. Dan untuk pelbagai lagi perincian menarik, anda boleh dapatkan akhbar berita harian hari ini. Dan seterusnya, Okey, kita kongsikan pula apa yang berlaku, apa yang menarik di Harian Metro. Kali ini berita tentang sukan. Yang kita tahu Liga Malaysia untuk tahun ini akan dibuka tirai semula pada Februari 2021 dan aksi Liga Malaysia musim 2021 ini bakal membuka tirai pada Februari dengan pertemuan antara JDT menentang naib juara Kedah. Dan apa yang dikabarkan di sini, pilih ubi muda. 30% dikabarkan dalam kesebelasan utama akan ditukar pemainnya, akan memilih lebih muda kerana masalah ataupun kekangan kewangan pada musim hadapan. Liga Malaysia menghadapi situasi yang sama, iaitu kekangan kewangan untuk diagihkan gaji bagi pemain-pemain, dan ini menyebabkan 30% daripada kesebelasan utama akan dipilih dalam kalangan pemain muda. Ini berikutan gaji mereka lebih minimum, lebih kurang daripada gaji pemain-pemain yang lebih senior. Dan dikabarkan di sini disebabkan keadaan itu, mungkin individu yang paling berisiko adalah mereka yang berusia 30 tahun ke atas dan bakal berhadapan dengan situasi haruslah menggantung boot mereka kerana tidak ada pemilihan yang dilakukan. Dan juga dikabarkan di sini 50% gaji bagi pemain bola sepak pada musim hadapan bakal dikurangkan. Kalau contohnya gaji mereka 30,000 sebulan, mungkin akan dikurangkan sehinggalah 15,000. Ini disebabkan masalah kewangan yang dihadapi oleh Liga Malaysia dan juga beberapa liga yang lain, disebabkan mereka tidak ada mengalami kekangan kewangan masalah musim hadapan. Kita harapkan yang terbaik. Pastinya ini adalah satu berita yang kurang menarik bagi mereka yang berada dalam industri ini, tapi setiap industri terkesan dengan keadaan ini. Sekurang-kurangnya ada sinar harapan untuk mereka menjuarai ataupun menjulang Liga Malaysia pada musim hadapan. Kita harapkan yang terbaik. Okey, itu sahaja. Selanjutnya di New Straits Time, kita mulakan di muka hadapan. Ini tajuknya Be Responsible. Besar, cukup besar. Be Responsible. Ini berkaitan dengan kita berdepan dengan COVID-19 inilah. Kita sudah maklum kebelakangan ini statistik kes positif COVID-19 di kawasan Lembah Kelang ini semakin tinggi. Klang Valley COVID-19 numbers show no sign of abating. Tak ada pun nampak simptom reda. With the Health Ministry attributing the drastic increase to workplace cluster. Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah has directed employers of foreign workers to provide conducive accommodation as well as ensure that they are educated on hygiene. Ini ditekankan semalam ketika berkongsi berkenaan dengan statistik berkenaan dengan COVID-19 kan. Nanti kita akan kongsikan sebentar berkenaan dengan statistik. Ini kita bacakan dulu antara kenyataan Tan Sri Dr. Noor Hisham. Dia kata kalau boleh, kan kluster di tapak binaan yang membabitkan pekerjaan warga asing ni kan dah semakin besar. Apatah lagi mereka kan duduknya, kita tahu sudah maklum kan, duduknya ramai, sempit dan sebagainya. Jadi kalau boleh bertanggungjawablah. Walaupun pekerja asing ini perlu bertanggungjawab menjaga kebersihan diri, menjaga SOP yang telah diberikan kerana mereka sangat gusar bahawa inilah kluster yang akan menaikkan lagi statistik yang sedia ada. Betul. Jadi bercakap dengan statistik,
Boleh kita kongsikan berkenaan statistik semalam 1,210 kes terbaru positif. Masih lagi mencatatkan 4 angka. Namun begitu kes sembuh 1,018. Kita juga lega melihat 4 angka yang dicatatkan untuk kes sembuh. Namun begitu kematian baru yang dicatatkan agak merisaukan, agak sedih. 5 kematian baru dicatatkan menjadikan jumlah keseluruhan 318 yang terkorban akibat COVID-19. Okey, ini menjadikan jumlah keseluruhan sembuh dan discharge 36,624. Beberapa kluster baru yang telah pun dinyatakan. 2 kluster di Sabah, 1 kluster di Kuala Lumpur, 1 kluster di mana lagi? Di Sabah, KL, Pulau Pinang. Pulau Pinang. Perak. Dan kalau kita boleh lihat di paparan sekarang, itu adalah antara taburan kes-kes baru yang berada di Sabah dan seterusnya kes-kes baru di Selangor. Sekarang ini merisaukan sebab di Selangor pertambahan kes semakin meningkat. Itulah disebabkan selain daripada disumbangkan oleh kluster tapak pembinaan itu. Dan kalau kita boleh lihat, itu antara kes baru di Kuala Lumpur dan Putrajaya yang ada. Jadi paling penting sekarang kan untuk kita sentiasa mengamalkan kebersihan diri, kawalan kendiri kita tu yang paling utama sekali sebenarnya dalam kita orang kata mengekang penularan wabak COVID-19 ni. Dan kalau misalnya kata kluster yang membabitkan seperti tapak binaan dan sebagainya kan, kalau semalam melaporkan ada 4 kluster yang membabitkan kluster tersebut. Kita nak jugalah majikan pemaju bertanggungjawablah. Jangan kerana kepentingan diri kan ini diabaikan. Jadi kita mengharapkan tanggungjawab besar semua orang juga untuk memastikan ianya tidak lagi menjadi antara faktor statistik yang tinggi. Betul. Dan majikan juga memainkan peranan yang penting sebenarnya. Mereka perlu memberitahu, memberi sedikit pendidikan kepada pekerja-pekerja asing ini supaya bagaimana SOP sebenarnya yang patut dipatuhi dan bagaimana cara kawalan pembersihan diri yang betul supaya mereka ini tidak dijangkiti COVID-19 dan seterusnya mengakibatkan penularan yang besar di Malaysia ini. Kekangannya adalah rumah kongsi. Betul. Keadaan di rumah kongsi, kalau kita tahu memang setiap penempatan keadaannya sangat sesak dan sangat padat. Kalau dalam satu kawasan rumah kongsi itu menempatkan puluhan warga asing yang tinggal di sebuah rumah hanyalah dibezakan dengan papan sahaja dan mereka memang mengalami situasi itu bertahun-tahun lamanya selama mana mereka bekerja di Malaysia. Mungkin itu juga antara permasalahan yang perlu diambil kira oleh pemaju dan majikan. Selain daripada itu, mungkin tindakan yang perlu diambil adalah pelaksanaannya dengan segera. Kerana kita tidak boleh mengekang keadaan ini jika semakin lama semakin ramai yang terjangkit COVID-19 ini dalam kalangan mereka warga asing di penempatan kongsi. Okey, itu dia yang dikongsikan berkaitan dengan update terkini COVID-19. Kita ingin terus kita nak kongsi sedikit paparan di utusan online hari ini mengenai banjir kilat. Ini yang berlaku semalam, banjir kilat sekitar pusat bandar KL di mana hujan lebat sejak pukul 4.30 petang menyebabkan beberapa kawasan sekitar pusat bandar dinaiki air termasuk di Kampung Baru dan beberapa jalan utama ditakungi air menyebabkan trafik sesak dan kenderaan bergerak perlahan, antaranya di Jalan Kuching, Jalan Kinabalu, Jalan Tun Razak, Jalan Istana serta Jalan Klang Lama. Dan lebuh raya Duke pula pengguna media sosial turut memuat naik video menunjukkan lebuh raya itu dinaiki air. Ini dia kan, kalau dekat Malaysia ni selain daripada masalah air dekat Selangor, kita juga ada masalah banjir kilat dan kita harapkan semua ini dapat penyelesaian yang segera. Dan seterusnya, kita nak berkongsi mengenai kebenaran Universitas Negeri buat guru yang bertugas di Sabah dan Sarawak. Kita dah boleh mula kongsi ke? Ya. Silakan. Nanti kita akan, kerana baru-baru ini ada satu pernyataan yang dikabarkan kebenaran untuk guru-guru yang bekerja yang berkhidmat, yang bertugas di Sabah Sarawak untuk membenarkan mereka merentas negeri pulang ke Semenanjung bagi mereka yang tinggal di Semenanjung. Berapa lama dah tinggalkan keluarga? Kita tahu yang cuti sekolah dah pun bermula pada 9 November yang lalu. Kelas online telah pun bermula. Ini menyebabkan banyak faktor yang membolehkan mereka untuk pulang ke kampung halaman. Cuti pun panjang sehingga Januari, 20 Januari barulah bermula semula. Namun begitu tingkatan 2 dan tingkatan 3 mula 8 Mac kan, bagi mereka yang tidak ada peperiksaan awam. Jadi masa yang cukup panjang. Namun prosedur dan juga SOP yang perlu diikut dan dihormati, itu yang mungkin menjadi belum lagi keputusan dilakukan. Namun ianya sedang dipertimbangkan. Cuti itu hanya sekadar perkataan
penyertaan lah. Sekolah ditutup tapi sesi pembelajaran masih diteruskan melalui online. Maknanya jadual waktu online tu guru-guru masih lagi berjalan. masih lagi menjalankan tugas mereka. Dan juga anak-anak di rumah pun ada sesi-sesi satu hari itu mungkin ada 2 kelas, tak banyaklah, tapi masih berjalan lagi. Dan diharapkan dengan cadangan yang diberikan itu, guru-guru mungkin yang berada di Sabah dan Sarawak, orang Semenanjung nak balik ke Semenanjung mungkin boleh menghabiskan masa, sebab kita ada lebih kurang sebulan lebih lagi kan, bulan 12, dan sebab bulan 1 Januari nanti baru diadakan kelas secara bersemuka. Jadi mungkin dapat dipertimbangkanlah agar mereka ini dibenarkan pulang ke kampung halaman masing-masing. Okey, sebelum kita nak bersama dengan insya-Allah kita sedang cuba untuk menghubungi Datuk Muhammad Ali Hassan, Pengerusi Majlis Permuafakatan Ibu Bapa dan Guru Nasional. Tersasul ya nasionalnya. Okey, kita ingin berehat seketika. Anda saksikan dahulu yang disediakan. Cegah COVID-19, elakkan 3C, amalkan 3W norma baharu di tempat kerja. Penularan wabak COVID-19 yang melanda negara kita dan seluruh dunia telah merubah kehidupan kita dari kebiasaan lama kepada norma baharu. Bagi mencegah dan mengawal penularan COVID-19 di tempat kerja, langkah-langkah bagi mengelakkan 3C dan mengamalkan 3W adalah penting untuk memutus rantaian COVID-19. Ingat, perjuangan melawan COVID-19 masih belum tamat. Elakkan 3C, iaitu crowded places, tempat sesak, seperti berada di ruang perhimpunan semasa roll call dan semasa makan di kantin. Confined spaces, tempat tertutup, seperti pantry, surau, ruang rehat, lift dan bilik persalinan. Tingkatkan aliran udara dengan membuka tingkap di tempat tertutup. Close conversation, bercakap jarak dekat, seperti semasa bermesyuarat, berurusan di kaunter dan semasa di ruang kerja. Sebarang mesyuarat yang melibatkan ramai pekerja harus dibuat dalam talian. Amalkan 3W, iaitu wash, cuci. Mengamalkan kebersihan diri dengan kerap cuci tangan dengan air dan sabun atau guna hand sanitizer. Sediakan hand sanitizer di pintu masuk dan lain-lain tempat strategik di tempat kerja. Wear, pakai. Individu yang bergejala pernafasan, batuk atau selsema dan pekerja yang selalu berurusan dengan orang ramai seperti di kaunter perkhidmatan hendaklah memakai penutup mulut dan hidung. Warn, beri amaran. Polisi tidak bersalaman. Kita boleh terus bertegur sapa dan memberi salam kepada rakan sekerja dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri dan tunduk sedikit sebagai tanda hormat. Amalkan etika batuk dan bersin. Lakukan disinfeksi di tempat yang kerap disentuh dan digunakan. Lakukan pemeriksaan suhu badan dan gejala pernafasan di semua pintu masuk tempat kerja. Mereka yang demam atau bergejala tidak dibenarkan memasuki bangunan tempat kerja dan diarahkan mendapatkan rawatan dengan segera dan kekal berada di rumah sehingga sembuh. Bagi mengelakkan 3C dan mengamalkan 3W adalah menjadi tanggungjawab pihak pengurusan. Peka dengan maklumat dan polisi terkini yang dikeluarkan oleh kerajaan dan segera memaklumkan kepada pekerja. Sentiasa amalkan penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter dari pekerja lain dan mengamalkan tahap kebersihan yang tinggi. Melakukan saringan kesihatan dan tingkatkan tahap kebersihan pengendali makanan. Pekerja dinasihatkan supaya tidak berkongsi makanan dan peralatan makanan. Menjadualkan giliran bekerja supaya bilangan minimum sahaja yang hadir manakala pekerja lain boleh bekerja dari rumah. Menilai risiko perjalanan pekerja yang berurusan di luar pejabat dan elakkan perjalanan yang tidak perlu. Membantu pekerja yang mengalami panik atau resah akibat COVID-19 untuk mendapatkan perkhidmatan sokongan psikososial. Baik, kembali semula di Malaysia hari ini. Okey, kita tak sini cakap tapi gambar sana. Itulah pasal kita kena sentiasa ingatkan diri kita juga, jaga SOP, kekalkan penjarakan sosial, penjarakan fizikal anda dan sebagainya. Kita sahaja yang boleh mengekang penularan wabak COVID-19 itu dalam berlaku dalam kalangan kita. Betul. Okey.
Right? Apa tu tadi nak cakap? Saya nak cakap. Okey, bila kita sebut pasal COVID-19 kan, kadang-kadang kita terfikir macam ramai yang kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Tapi sedar tak kita sebenarnya COVID-19 ni dia mengajar kita untuk kita explore something new dalam hidup kita. Contohnya kalau sebelum ni kita tak tahu pun kebolehan kita, kita boleh berniaga dalam talian, kita boleh bermasak dan sebagainya untuk menjana pendapatan tambahan. Tapi disebabkan pandemik yang melanda ni, nak tak nak sesiapa yang kehilangan pekerjaan dan sebagainya, nak tak nak diorang kena juga paksa diri untuk mencuba meneroka bidang yang baru. Dan saya kira itu satu perkara yang macam mungkin dalam kita kata ada orang kata sedihnya, ada kebaikannya. Maknanya dalam keadaan terdesak itu kadang-kadang membawa kita kepada satu platform yang lain. Maknanya inovasi, kreativiti itu mungkin ada hikmahnya juga kan. Tuhan tu nak tunjuk kita bahawa ada sebenarnya macam mana susah sekali pun sebenarnya rezeki. Ada jalannya. Ada je aku bagi rezeki pada kau. Cuma kau je kena berusaha. InsyaAllah. Kita doakan yang terbaik buat semua kepada kita kan, kerana pastinya semua lapisan masyarakat sangat-sangat terkesan dengan COVID-19 ini. Okey, kita ingin rehat seketika. Kembali selepas ini ada beberapa isu yang timbul selepas kemudahan iSinar dinyatakan. Jadi kita nak membuat sedikit pencerahan tentang isu kemudahan iSinar seketika nanti di MSI. Baiklah, masih lagi bersama dengan kami di MSI untuk 18 November 2020, hari Rabu, siaran yang penuh dengan informasi terkini. Apa yang kita nak bawakan kepada anda adalah pencerahan tentang isu-isu yang berbangkit selepas pernyataan dilakukan oleh KWSP tentang kemudahan iSinar. Sebelum ni kan ada juga kata, tu duit saya, kenapa saya kena dah keluar, saya nak kena bayar balik pula. Ya, betul. Ada yang mengatakan macam bank pula EPF ni. Antara kata-kata yang bermain di kalangan netizen berkenaan dengan macam tak puas hati, kenapa nak kena bayar balik. Ya. Ini yang antara yang perlu kita maklumkan semula, pencerahan berkenaan dengan bayar balik. Sebenarnya tak ada. Mungkin disalahgunakan perkataan pembayaran balik, bayar semula, bayar kemudian, sebenarnya tidak ada. Sebenarnya apa, Nim? Okey, kita juga dapat rangkumkan segalanya dalam harian Metro muka surat 19. Kalau anda beli nanti pun ada nyatakan ramai salah faham maksud tentang bayaran balik itu digunakan untuk mereka yang sebagai ahli dalam 2 juta ahli yang akan mendapat kemudahan iSinar ini untuk membayar balik. Sebenarnya perkataan yang lebih elok digunakan adalah mencarum semula. Apa yang anda perlu faham adalah selepas wang pendahuluan dikeluarkan dalam akaun satu nanti, amaun yang sama perlulah dicarumkan semula selepas anda mendapat pekerjaan ataupun selepas anda mempunyai kewangan untuk mencarum semula bersama dengan KWSP. Dan 100% yang dikatakan perlu digantikan semula dalam akaun satu itu adalah selepas amaun ataupun jumlah yang dah cukup. Contoh, anda keluarkan RM4,000, selepas potongan telah pun dilakukan 100%, RM4,000 telah pun lengkap, ianya kembali kepada yang asal. Seperti mana kita mencarum sekarang ini, 70% untuk akaun 1, 30% untuk akaun 2. Itu yang akan berlaku jika anda sudah mendapat pekerjaan dan boleh mencarum semula bersama dengan KWSP. Betul, dan ganti semulalah benda tu kan, dengan caruman yang baharu. Ya, betul. Sebab tapi dia kata 2 juta yang akan memanfaatkan 14 bilion ringgit untuk keluar ansuran ataupun kemudahan iSinar ini, maknanya tak semua, maknanya mereka saja yang terkesan dengan COVID-19, taknya kena buang kerja, mungkin cuti tanpa gaji, kena buang kerja dan juga tiada pendapatan. Betul, dan secara amnya pengeluaran ni ada 2 jenis kategori, di mana yang pertama untuk mereka yang mempunyai amount baki di dalam akaun satu melebihi RM90,000, dan yang kedua pula mereka yang mempunyai baki akaun satu kurang daripada RM90,000. Dan seperti yang anda berdua katakan tadilah, ini merupakan kelegaan buat individu terutamanya yang hilang pekerjaan. Dan di sini ada sedikit kenyataan di media sosial. Ini daripada Facebook KWSP. Apa yang didakwa adalah kenyataan di media sosial. Ahli tidak perlu bayar balik kemudahan pendahuluan iSinar. Ini apa yang mereka mahukan. Jadi pencerahannya adalah ahli perlu menggantikan semula pendahuluan iSinar apabila caruman terbaru mula diterima oleh KWSP. Penggantian semula hanya melalui caruman anda. Okey? Anda harus tahu, anda harus mengetahui yang sebenarnya bukan paksaan untuk membayar balik. Tidak ada dakwaan untuk membayar balik kerana ini adalah duit saya. Kenapa saya perlu bayar semula? Sebab mereka ingat kalau bayar balik ni macam kena masukkan
kan bayar secara tunai tau. Tidak, maknanya kalau dah keluarkan tu nanti bila dah dapat kerja carum balik. Betul. Konsep yang salah tu, pemahaman yang salah tu membuatkan kita rasa macam kalau bayar balik tu ibarat kita macam buat pinjaman bank kan. Betul. Kita pinjam certain amount, lepas tu kita kena bayar balik. Itu yang macam kata kat belakang Masila tu. EPF macam bank bagi pinjam duit. Betul. Keluarkan EPF sendiri pun kena bayar balik ke? Tak, intonasi tu. Intonasi tu penting. Okey, dan pencerahannya? Di sini katanya pencerahannya adalah amount yang didahulukan daripada akaun 1 akan diganti semula daripada caruman ahli di masa hadapan yang telah menggunakan kemudahan iSinar ini. Ini dilakukan dengan 100% caruman baru akan dimasukkan terlebih dahulu ke akaun 1. Setelah jumlah amount diganti semula, kadar pembahagian caruman akan kembali seperti biasa iaitu 70% untuk akaun 1 dan 30% untuk akaun 2. Dan amount penggantian semula ini akan hanya diterima daripada caruman ahli di masa hadapan dan bukannya secara tunai daripada ahli yang menggunakan kemudahan iSinar. Jadi kita tak perlulah nak bayar sekelepuk gitu. Okey, biasalah dalam keadaan sesak ni pastinya pelbagai isu yang akan timbul selepas walaupun selepas telah pun dinyatakan bahawa ada kemudahan untuk kita mengeluarkan akaun 1 daripada kemudahan iSinar ini. Ada lagi isu yang berbangkit dalam kalangan mereka yang tidak berada di bawah 3 kategori yang ditetapkan, yang tiada cukai pendapatan, tiada pendapatan, gaji kena potong, dan itu semua adalah golongan yang tiada pendapatan. Bagaimana pula golongan yang kurang pendapatannya? Mereka juga inginkan kemudahan yang sama, membenarkan mereka untuk mengeluarkan akaun 1. Itu antara isu-isu yang berbangkit. Okey, ada satu lagi. Kenyataan di media sosial, kena ganti balik semua guna duit dari poket sendiri ke? Soalannya lebih kurang sama, dan pencerahannya ahli perlu menggantikan semula pendahuluan iSinar apabila caruman baharu mula diterima oleh KWSP. Penggantian semula hanya melalui caruman anda. Ya. Okey. Semalam kita ada buat perkongsian juga berkenaan dengan KWSP iSinar ni kan. Sebaiknya apa yang dilakukan ni adalah usaha kerajaan untuk membantu mereka yang terkesan. Satu, itu utamanya. Keduanya adalah bila ada wang poket, ini sebenarnya membantu kita semua berbelanja untuk menaikkan ekonomi negara juga. Dua dalam satu. Apa yang membimbangkan adalah apabila kalau kita keluarkan duit tapi kita tak berbelanja. Sebab kita tahu bahawa kita tak tahu COVID-19 sampai bila. Betul. Jadi ada kebarangkaliannya dapat wang akan simpan. Bila simpan, itu yang ekonomi negara tak akan pulih dibelanjakan wang yang ada tu lah. Keluarkan duit KWSP ini adalah untuk kita membantu untuk menjana baliklah kan, pusing balik duit tu untuk sama-sama untuk kepentingan diri kita juga, untuk juga memajukan ekonomi negara. Dua dalam satu itu sebenarnya. Itu yang dikatakan sebabnya bantuan ini adalah bersasar. Tidak dibenarkan oleh semua individu untuk keluarkan akaun 1. Betul. Adalah kerana untuk menyelamatkan dua pihak, rakyat dan juga ekonomi. Yang Bukan paling sahaja penting rakyat. sekali, bila wang itu dikeluarkan, kita harus menggunakan dengan cermat dan bijak. Kan, sebab ada pakar ekonomi mengatakan bahawa wang KWSP yang akan dikeluarkan nanti ni sebenarnya tak digalakkan untuk kita melakukan sebagai modal pelaburan perniagaan yang baru, sebab kita tahu kan risiko dan sebagainya. Kerana ini adalah wang simpanan masa hadapan kita sebenarnya. Okey, baiklah, itu antara pencerahan yang perlu anda tahu tentang kemudahan iSinar KWSP. Kita juga ingin kongsikan tentang seorang individu ini yang merupakan cikgu yang sudah lama berkhidmat di Sarawak, SMK Sundar Lawas Sarawak selama 8 tahun lamanya. Jadi kita tahu yang sekarang dah pun mula cuti sekolah sehinggalah Januari nanti. Kita nak tahu juga bagaimana pandangan beliau apabila dikatakan mungkin keadaan akan dipertimbangkan untuk membenarkan guru-guru yang bekerja di Sabah dan Sarawak untuk pulang ke Semenanjung, pulang ke kampung halaman semasa cuti sekolah ini. Okey, kita bersama dengan Cikgu Muhammad Raziz Abdul Razak. Hello, Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu sihat ya? Alhamdulillah sihat, syukur. Okey, Cikgu. Sekarang ni berada di rumah? Lawas, Sarawak. Di rumah, maksudnya berada di rumah lah ya? Dia di rumah sekarang ni, di rumah. Cikgu tinggal bersama dengan siapa di sana? Okey, saya ada rakan serumah saya pun merupakan seorang guru juga, orang Terengganu. Okey, dua-duanya maknanya memang akan sangatlah nak balik ke Semenanjung ya? Ya, betul. Okey, apa pandangan cikgu, perasaan cikgu apabila isu ini dibangkitkan dan katanya mungkin dipertimbangkan untuk membenarkan guru-guru yang berada di sana berentas negeri pulang ke kampung halaman semasa cuti sekolah? Silakan, cikgu.
Okey, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada pihak MHI memberi ruang kepada saya untuk berkongsi pendapat pada hari inilah. Jadi isu ni seperti mana yang kita sedia maklum oleh Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, okey, membenarkan para perantau khususnya guru ni okey untuk pulang ke Semenanjung, okey. Dan saya sebagai penjawat awam, sebagai seorang guru ni menyambut baik langkah ni lah. Menyambut baik, sangat menyambut baik, dan ini adalah peluang kepada kami para pendidik untuk kata orang tu akan berjumpa dengan keluarga. Ada yang macam saya ni dari awal tahun lagi tak balik. Oh, lamanya. Untuk teman. Hampir setahun dah ya. Sebab kita pun orang macam tak menduga bahawa pandemik COVID-19 akan melanda dunia. Amat mencabarlah kan. Okey, dan bukan saja kata orang pada guru kan, tapi mungkin pejabat awam yang lain, contohnya doktor, kawan saya di sini doktor pun ada kekangan juga nak balik. Okey, contohnya macam cikgu ni kalau boleh diberi peluang tu untuk rentas negeri tu, saya nak minta kepada pihak kerajaan mengambil berat beberapa isu inilah. Okey. Yang pertamanya kalau boleh lah, yang pertamanya belajar dari rumah ni. Sekarang ni kita BDR, belajar dalam secara atas talian bersama dengan para pelajar kan. Okey. Jadi dari kampung pun sebenarnya kita boleh buat, asalkan talian kita cukup atau baik, kualiti dia memuaskan macam tu ya. Okey, dan juga saya ulang, jadi guru yang dah setahun balik kampung, okey, pihak kerajaan dah beri peluang kebenaran balik. Balik awal tempohnya mungkin dari sekarang. Sebab apa? Kalau kita balik sampai ke tanah Semenanjung nanti, okey, akan kena kuarantin juga 2 minggu, kan, betul tak? Betul. Jadi masa tu kita orang amat rugilah bagi kami. Macam tu. Dan juga itu kekangan yang kita hadapi, kan. Selain tu ya, selain daripada kuarantin tadi, swab test ataupun ujian COVID-19 ni kalau boleh janganlah membebankan juga pada cikgu tu. Sebab apa? Cikgu ni bukan macam saya bujang boleh tanggung, tapi kalau rakan-rakan yang senasib dengan saya yang dah berkeluarga, okey, nak menanggung mungkin isterinya yang tak bekerja, mungkin anak dia, okey. Sebelah juga yang post test, okey, yang akan ditanggung oleh cikgu tu nanti. Okey, jadi sebenarnya kami para pendidik yang dah lama berkhidmat di Sabah Sarawak ni ada impian untuk pulang berkhidmat di kampung halaman masing-masing. Okey, jadi untuk makluman pihak penonton dan juga pihak MHI ya, itu pertukaran guru pada bulan Jun. Kami harap supaya tidak lagi kata orang tu untuk bulan 12 ni dibekukan ataupun ditangguhkan lagi. Sebab dia contohnya kalau situasi isu pertukaran tu berlaku lagi, okey, kami diberi peluang untuk balik ke kampung. Okey, tiba-tiba keputusan uji tukar tu kami dapat tahu di kampung dapat ataupun berjaya pindah, kan. Jadi amat membebankan juga kepada kami nanti, sebab kami nanti di perantauan ni nak juga kata orang mengemas barangnya, lepas tu nak pos keretanya. Maklumlah dah hampir 8 ke 10 tahun duduk di sini kan. Jadi itu kekangan-kekangan yang akan ditanggung nanti. Dan Cikgu Raziz, juga, berapa orang guru yang dari Semenanjung bertugas di sana?
Ya. Berapa orang guru Semenanjung yang bertugas di sana? Okey, kalau ikut di dalam daerah Lawas ni, masih ramai lagi. Ada rakan-rakan saya yang dari Terengganu, yang dari Kelantan, yang dari Kedah, masih lagi berkhidmat di sinilah. Yang kat sekolah cikgu? Okey, macam sekolah saya tinggal lagi 5 orang, tak ramai. Jadi memang berharaplah untuk balik berkhidmat ke Semenanjung ataupun kampung halaman masing-masing. Okey, cikgu, 20 hari bulan Januari cikgu ya? Yang Ya, akan bermula sekolah semula. Betul tak? Hanyalah Ya, kelas betul. secara online tapi tingkatan 2 dan 3 8 Mac untuk kelas bersemuka. Jadi kalaulah contoh kebenaran dapat untuk membenarkan cikgu-cikgu untuk pulang ke Semenanjung, adakah masa yang ditetapkan untuk cikgu berada semula di Sabah ataupun Sarawak itu lebih awal dan sebagainya? Sebab nak Kerana kuarantin tu. Ya, itu tak dapat dinafikan sebab pihak sekolah sekiranya gagal berpindah, pihak sekolah ataupun kami di tempat berkhidmat ni akan mengadakan mesyuarat guru dengan lebih awal. Jadi keberadaan di keberadaan semula di tempat bertugas tu memang perlu awal. Contohnya sekarang ni masih lagi musim COVID-19 yang masih belum reda lagi. Contohnya kalau di Sarawak dan juga Sabah ni memerlukan kuarantin. Paling-paling pun memang kita kena kuarantin 2 minggu kan, macam betul. tu kan. Itu pada faktor masa pada pihak kami lah sebagai petugas ni memang begitu kata orang tu berat, masa memandang berat lagi bahu yang memikul lah macam tu lah. Okey, baik cikgu. Walaupun kebenaran cadangan ni disambut baik oleh para guru dan sebagainya, adakah cikgu rasa bahawa ini adalah waktu yang sesuai untuk merentas negeri dan sebagainya, sebab kita tahu bahawa kalau nak balik ke Semenanjung nanti sudah pasti kena jalani ujian swab test dan juga kena kuarantin dan sebagainya. Adakah ini waktu yang sesuai? Perlu ke tak perlu balik ataupun patut duduk saja dekat Sabah dan Sarawak sementara menunggu sesi persekolahan secara bersemuka tu akan dilakukan nanti? Okey, untuk hal ini ada pro dan kontranya. Okey, jadi yang pertamanya, macam saya yang dah lama tak balik ke kampung, memang menyambut baik. Okey, menyambut baik. Tapi dalam tempoh yang terpendek ini, sukaran ataupun perpindahan, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia harus mengumumkan dengan lebih segera supaya apabila kami masih lagi berada di tanah perantauan ini, boleh kata orang tu membuat plan B ataupun plan C. Contoh plan B yang saya maksudkan tu, bila dah tahu dapat pindah, jadi jangan balik. Kita akan stay ataupun tinggal lagi di sini untuk kemas barang macam tu. Jadi memang kami tunggu-tunggulah. Sebenarnya maknanya cikgu maknanya cikgu bersedia apa saja risiko yang bakal dihadapi. Sebab kita sekarang ni tak tahu kan keadaan COVID kita bagaimana dengan virusnya, mungkin sekarang sedang liar kan. Jadi keadaan itu, adakah cikgu sudah bersedia untuk menghadapi semua itulah? Okey, apa-apa risiko memang perlu kita tempuh. Itu kita tak dapat nafikan. Okey. Contohnya itu saja. Okey. Cikgu, mungkinlah soalan saya ni ada sedikit yalah, sebab kita faham keadaan sekarang ini segalanya memberikan kesan yang kita takut pendapatan kita macam mana dalam jangka masa yang masa depan dan sebagainya. Untuk pihak cikgu dan pendapatan cikgu daripada semua cikgu-cikgu yang ingin pulang ke Semenanjung, kos untuk pulang ke kampung halaman tu pun saya kira bukannya murah kan. Dengan musim COVID-19 ini, duit tiket kapal terbang dan sebagainya, pergi dan balik dengan masa yang hanya beberapa hari sahaja di Semenanjung, di kampung halaman. Bagaimana cikgu mempertikaikan dan juga apakah penjelasan cikgu melihat kepada kos yang akan ditanggung? Okey, itu memang tak dapat dinafikan sebab ada pengalaman, contohnya pada
kebenaran rentas negeri yang lepasnya. Okey. Kita dah booking ataupun tempah penerbangan. Tiba-tiba pihak penerbangan membatalkan penerbangan di saat akhir. Itu yang tak dapat dinafikan. Banyak risiko sekarang ni kan? Risiko dia. Cikgu, saya bila kami mendengar soal Cikgu Razis ni risau juga. Dan juga kami mengetahui bagaimana harapan cikgu tu untuk pulang. Dan jadi mungkin Cikgu Razis, kami berikan peluang kepada cikgu untuk berikan sikit ucapan kepada orang kampung ke, semoga doakanlah kan dapat pulang kat Batu Kikir ko. Ya, Batu Kikir Negeri Sembilan, orang negeri. Silakan, mungkin ada ucapan yang ingin disampaikan, salam rindu buat mereka yang berada di Batu Kikir Negeri Sembilan. Okey, terima kasih Hamid Syaya, dan memang amat merindui, bukan walaupun dah yatim piatu tapi masih lagi ada pakcik makcik yang kalau saya balik mesti jumpa. Anak-anak saudara, anak buah, adik-beradik mesti jumpa. Jadi memang merindu, salam rindu dari perantauan. Okey, kita doakan juga. Silakan Marsila. Baik, mungkin sedikitlah harapan cikgu kepada cadangan yang dikeluarkan ini. Mungkin cikgu betul-betul berharap agar cadangan ini diperhalusi dan dipersetujui dan sebagainya, dan kalaulah dibenarkan merentas negeri, mungkin ada sedikit pesanan buat cikgu untuk rakan-rakan cikgu yang lain yang akan bakal merentas negeri ini nanti. Okey, terima kasih ya. Memang saya sangat bersetuju dengan isu yang telah pun dikemukakan ni, kebenaran merentas negeri. Jadi betul juga kata saudari pengacara tadi, perlu diperhalusi untuk kita mewujudkan situasi menang-menang. Okey, macam kami perantau dan juga apabila tiba di Semenanjung akan muncul nanti isu keselamatan di sana. Maksud keselamatan tu keselamatan dari kesehatannya. Itu je macam tu. Okey, terima kasih cikgu. Jaga diri. Okey, terima kasih. Kita doakan yang terbaik insya-Allah. Okey, Cikgu Muhammad Razis bin Abdul Razak, 37 tahun yang dah berkhidmat selama 8 tahun di SMK Sundar Lawas Sarawak. Kita doakan yang terbaik bukan sahaja untuk Cikgu Razis, pastinya untuk semua guru-guru yang berada di Sabah ataupun Sarawak. Semoga perjalanan untuk membenarkan mereka merentas negeri pulang ke kampung halaman ini dipermudahkan. Mungkin jumpa jalan yang terbaik. Dan mereka sendiri sedia maklum kan apa risiko yang perlu lalui. Jadi tapi mungkin kekuatan hati itu untuk pulang akan sebab dah lama sangat tak jumpa keluarga. Mungkin itu demi kasih sayang dan keluarga orang tersayang tu lain tau. Apa saja boleh lalui. Jadi kita harapkanlah ada yang jalan terbaik untuk mereka ni. Dan kita harapkan supaya semuanya dipermudahkan buat para pendidik ini. Baik, kita nak berehat seketika dan sekembalinya nanti kita akan berkongsi mengenai bakat suara yang seperti kita cakap tadi itu. Suara ni setiap orang mempunyai suara yang unik dan sebagainya. Kejap lagi ada tetamu kita, suara dia macam kalau kita dengar macam ya ke ni? Kalau nak tahu pastikan anda terus setia bersama kami di Malaysia Hari Ini. Kan tak lagi berseri kasih apabila bersama dunia terasa sempurna.
genggam kami bersuara. Terima kasihku padamu, tolong jiwa. Setelah semua yang sudah ku alami dulu, yang dulu ku tak mengerti, kini ku lebih berani, kini ku tak akan lari. Hebat kan? Macam-macam suara dia boleh buat. Ini kalau misalnya Elizabeth Tan tak sihat, nak nyanyi boleh panggil. Boleh. Kita nak kenalkan antara tadi kita dah nampak bagaimana video yang tadi dipaparkan oleh dua tetamu yang kita panggil hari ini, Muhammad Amir Syafiq Muhammad Sadri. Ya, saya. Dan Nadia Farsyah Muhammad Jamlus. Ya, saya. Yang tadi menyanyi Hindustan, amboi. Kan bila dengar Nadia menyanyi tu, ini orang Melayu. Kalau pejam mata tak tengok, memang penyanyi betul lah. Bollywood ni yang menyanyi dia memang macam sebiji. Memang kalau pejam mata memang tak tahu ni. Kalau Nadia yang nyanyi. Jadi Nadia, macam mana boleh bermulanya menyanyi lagu Hindustan ni? Okey, saya start nyanyi secara serius dalam lagu Hindi ni masa saya sekolah rendah lagi. Dulu cikgu saya main gitar and saya nyanyi. Dan bermulanya adalah bila saya humming lagu Hindustan, ayah saya perasan, oh, dia ni boleh nyanyi lagu Hindustan, macam tu. So, saya suka humming lagu Hindi. So, daripada situ, mak dengan ayah saya buka lagu Hindustan. Memang kita orang peminat tega lagu Hindustan. So, daripada situ Nadia, sebab daripada kecil kan dah dengar. So, Nadia tahu dah macam mana teknik nyanyian dia. Tapi actually Nadia tak tahu siapa penyanyi dia. Sebab dulu kita tahu pelakon je kan. Kita tak tahu siapa penyanyi dia. Belakang suara tu siapa kan? Betul. Nadia tak tahu ada playback singer. Nadia ingat kan artis tu sendiri yang nyanyi. So bila kita minat seorang artis tu, kita akan tiru cara dia nyanyi apa semua. So daripada situ Nadia start menyanyilah lagu Hindi. Baik. Itu Nadia. Daripada kecil dia dengar, lepas tu dia tiru. Macam awak ni, Amir. Okay. Sebelum tu berapa orang artis suara yang awak boleh tiru? Kalau yang macam bunyi yang ketara, macam Datuk Sri Siti Nurhaliza, Daino Faiza, Nimbai Zura, lepas tu siapa lagi? Tadi Elizabeth Tan. Lagi? Itu. Yang tu je yang paling saya macam boleh nyanyi lagu lain tapi dengan suara dia. Menggunakan secara penuh lah. Paling dekat sekali lah. Yes, paling dekat sekali. Kalau suara-suara macam Nabila Razali, Saluma, yang tu saya kena ikut style lagu dia juga. Kena lagu dia juga. Kalau lagu orang lain tapi suara susah. Nabila Razali, saya tak boleh. Berapa lama ambil masa ni? Saya start daripada sekolah menengah untuk macam meniru suara. Lepas tu itulah, sampai sekarang lah saya cuba untuk praktis lagi dengan suara lain. Okay, first time, pertama kali kan saya dengar Amir menyanyi, saya tengok video dia, wow. Hebatnya dia. Macam mana? Yang wow, yang ramai-ramai tu, yang 10 dengar macam wow. Macam-macam artis boleh tiru. Nimbai Zura, Ernie Zakri dan sebagainya. Pernah tak cuba penyanyi lelaki pula nak tiru? Okey, saya pernah cuba untuk nak menyanyi suara Naim Daniel. Tapi dia macam saya belum cuba lagi. Maksudnya macam saya belum belajar punya style dia. Sebenarnya suara saya macam ni, tapi apa yang membuatkan untuk meniru suara tu yang sama suara tu adalah style dia. Style artis tu yang saya cara vokal tu lah kan. yes. Dia teknik dia. Nanti kita sekejap lagi nak belajar. Nak suruh dia menyanyi sikit nanti. Kalau nak nyanyi lagu Hindi ni, kita tahu suara dia kan mesti nyaring. Lepas tu dia ada satu suara yang tak semua orang boleh nyanyi tau. Suara kalau Nadia cakap besar juga. Ya, suara saya besar. Tapi macam mana teknik Hindi tu awak dapat untuk menyanyikan lagu tu dengan sempurna?
Sebenarnya untuk lagu Hindi ni dia teknik yang betul tu lebih kepada, kalau macam saya lebih nyanyi daripada perut. Daripada perut, dan saya akan keluarkan melalui saya punya vocal cord lah. Tapi untuk lenggok tu lama jugalah untuk saya study. Berapa lama tu? Lama jugalah. Daripada saya start aktif sekolah menengah masa tu, habis sekolah masa tu saya dah start serius dah. Masa itulah saya belajar lenggok yang betul lah. Agak susah jugalah sebab bila kita sampai high pitch tu kita kena buat lenggok kat situ. Yang tu paling susah sekali daripada saya. Tapi alhamdulillah saya boleh buat. Dan yang paling ketara sekali bila kita buat recording, memang akan jelas kat situ mana kita punya salah, mana kita punya pitching lari ke apa, memang kat situ dengar. So saya banyak belajar masa buat recording. Fariha, kita ada permintaan daripada penerbit kita ini. Dia nak sangat dengar Nadia dan juga Amir menyanyi lagu Siti Nurhaliza Anta Permana. Tapi Nadia, biasa Nadia lah yang suara Hindustan tu. Lenggok-lenggok tu. Boleh tak? Rasa sukar ke ataupun memang kena nyanyi Agak sikitlah sebab saya bila saya menyanyikan lagu Melayu, ia agak susah sikit sebab kita orang Melayu. So bila nyanyi lagu Melayu dia akan jadi Melayu. Anggaplah awak ni memang dari Bollywood, nyanyi lagu Datang nyanyi lagu Melayu. nyanyi lagu Siti Nurhaliza. Kita jadi Siti. Boleh? Boleh ke? Boleh lah kot, sikitlah. Mesti boleh. Try lah. Okey, kita ada -1 untuk dimainkan, penerbit. Amir, suara suara apa yang awak nak pakai pun tak apa. Apa perlu bantuan? Kita kena ada ni lah, karaoke punya lah, ada subtitle. Aduh. Jangan di mata, dekat di hati. Jika dirindu, jangan curangi. Kemana kan terbawa pergi. Terduga diuji. Semuanya. Okey. Andai bintang kan tak lagi berseri, janji kasih yang takkan terhianati. Andai habis nafasku yang terakhir, masih ku cinta kerana ku pasti kau tiada pengganti. Tiba-tiba kita dah nampak pasangan duet yang sesuai. Dia sebenarnya kan, kalau Siti bila bercakap dia macam macam tu. Hamibu, Afia. Dia lembut. Lepas tu itu yang style yang boleh macam kita semua boleh tiru sebenarnya. Sebenarnya kalau Siti ni dia dah ada signature dia. So actually semua orang penyanyi kalau menyanyi lagu dia memang akan jadi dia. Macam tu. Kuatnya aura Datuk. Ya, sangat memang memang sangat kuat. Kalau paling susah Amir, suara siapa? Paling susah Dayang Nur Faizah. Sebab? Dia punya dayang tu dia macam bunyi dia macam come on illa. Yes. Yes, dia punya kena tekan dekat hidung. Janganlah gelak saya. Tak, saya sini. Malu. Dia punya tekan tu. Yes, dia kena tekan dekat hidung. Saya banyak guna hidung kalau untuk Dayang Nur Faizah. Maknanya dia ada teknik-teknik lah. Dia Orang ada kata teknik. ada suara perut, ada suara tekak, ada suara hidung. Yes. Maknanya kalau macam Nadia kata tadi, suara perut. Amir boleh suara hidung, suara perut. Kalau suara tekak tu menyanyi macam mana? Itulah, saya pun tak study juga. Macam mana suara tekak tu? So kalau macam Hindi dia memang lebih pada tekak lah sebab kita kena kepit bahagian tu Contoh kan. kalau macam nak yang Contohnya macam रात के हम सफर तक घर को चली झूमती आ रही है जुबां प्यार की. Macam kita tengah tengok panggung Sabtu kan? Dia punya macam Cik tadi kan suara dia lebih kepada macam
Macam tu. Dia boleh dia juga. Aduh. Dia macam orang boleh kata lah. fase itu. Ya, dia punya fase itu dia. Kalau itulah kalau kita nyanyi lagu Melayu tapi dia punya bunyi Hindi, dia tak boleh. Tak boleh. Dia akan mesti akan jadi Melayu juga. Betul. Okay, macam Amis sendiri ada tak orang netizen ni kan macam pelbagai lah kan. Bila dengar macam dia ni lelaki lepas tu buat suara perempuan dan sebagainya, kecaman ataupun lebih banyak penerimaan. Saya menerima kecaman tu sebagai benda positif untuk saya lah. Untuk saya majukan diri and saya dekat sini sekarang. So kalau tak ada diorang, sunyilah saya macam tu. Tak ada kepelbagaian pendapat kan. Sebab tak semua orang akan setuju dengan kita. Jadi Amis sendiri sebagai seorang pelajar, bila waktu selalu tengok rakam TikTok lah, itulah ini, bila ada masanya ni? Saya akan ada waktu malam untuk buat recording. Saya akan menggunakan waktu malam tu je untuk recording saya punya lagu. Mesti kelakar kan awak kalau dalam kelas ke tiba-tiba Noriza masuk kelas. Kan tiba-tiba Elizabeth Tan masuk kelas. Ya. Tapi Elizabeth Tan tu sama kan? Elizabeth Tan tu dia guna suara yang hai, macam hai. Tak boleh. Jangan. Aduh. Boleh tak nyanyi lagu sikit Elizabeth Tan? Okey. Sekarang aku lebih tak hebat dari dulu. Ku tak lupa dah. Macam bila Nadia kan sebagai seorang jurawat, bila dah buat video macam ni, tular dan sebagainya, bagaimana orang kata tak sangka lah orang jurawat ni pun rupa ada punya bakat yang sebegini, apatah lagi nak menyanyi lagu Hindi ni bukan senang kan. Bila datang ke klinik tu ada tak orang macam ada respon orang ramai? Ada, alhamdulillah ada. Tapi actually scary jugalah sebab kadang-kadang cari Nadia kat klinik. Dia cari Nadia kat klinik. Peminat? Peminat. Tapi Nadia appreciate sangat sebab diorang nak tahu betul ke tu suara Nadia. Dia nak jumpa Nadia depan. Betul terus Nadia nyanyi? Kalau jumpa, Nadia akan hadiahkanlah macam tu. Bagusnya, hargai peminat. Bagusnya. Tapi Bagus. betul lah, tapi takut juga kan. Datang klinik, tiba-tiba datang. Nadia nyanyi. Nadia, okey. Nadia, difahamkan Nadia nanti nak keluarkan album sepenuhnya lagu Hindi. Macam mana? Siapa yang nak komposernya, siapa penulisnya? Okey, sebenarnya Nadia bergerak melalui nama Dilhan Haris. Okey, kami bertiga dan suami saya adalah keyboardist. Saya dan juga seorang lagi partner penyanyilah untuk kumpulan kami, dan suami saya juga penyanyi. Tapi the main adalah suami saya, dia adalah komposer. So Nadia dengan seorang lagi abang akan buat lirik. So sebelum lirik tu rilis, kita akan refer juga pada kawan-kawan kita yang berada di India yang aktif dalam bidang muzik juga, sebab Nadia ada member dekat sana. So sekarang ni kita dah siapkan dalam lebih kurang 4 buah lagu. Satu ni full lagu Hindi, yang lirik ditulis dalam bahasa Hindi. Kita ada dua yang dicampur Melayu dan juga Hindi. Dan satu lagi full bahasa Melayu, tapi muzik memang muzik Hindi. Dan kita akan menyanyikan ala-ala Hindi juga. So sekarang dah ada 4, kita tinggal lagi nak buat dalam, sekarang ada lagi 2 yang tak siap lagi. InsyaAllah kita akan rilis mungkin tahun depan, sebab sekarang ni masih pandemik. So kita orang masih lagi mencari hari yang sesuai untuk Ami rilis. macam mana perancangan ke? Sebab awak kan banyak buat cover dan sebagainya. Ya, perancangan saya nak kembangkan YouTube saya lah. Saya banyak post cover-cover saya semua dekat YouTube sekarang ni. Ada tak mana-mana pihak yang datang melamar? Ada, tapi saya belum belum untuk apa lagi? Belum bersedia ke? Belum bersedia lagi untuk sebab saya sedang belajar kan. Baik. Kalau sebab tadi kan kita kata suara ni kan antara anugerah kan. Bila menyanyi semuanya sedap kan, kita bercakap lain. Betul. Menyanyi jadi lain kan. Antara yang mungkin sedikitlah fakta yang dikongsikan, kalau pernah dengar tak Puverphonia? Suara dia lelaki tapi suara dia seumpuan perempuan. Ada tak orang pernah cakap macam tu yang awak ni ada keadaan itu?
Belum lagi, tapi itulah orang selalu ingat yang saya ni sakit. Tapi sebenarnya saya tak. Suara saya memang macam ni. Dan setiap orang dilahirkan dengan suara yang berbeza-beza kan. Macam Amir dan Nadia sendiri, suara ni ibarat aset untuk anda berdua. Macam mana nak jaga suara tu? Adakah sama macam orang lain jaga suara pagi-pagi kena minum air suar, minum lemon? Yes. Sama juga. Untuk Nadia tak ada special cara berpantang, tak ada. Cumanya pada dia adalah paling penting praktis lah. Praktis je yang boleh membantu kita. Itu macam terapi jugalah. Macam terapi jugalah sebab Nadia ke frontliner. So bila balik memang akan letih. Tapi once kita dah menyanyi tu hilang semua. Betul. Amir, suara pelakon tak ada? Suara pelakon, kalau suara pelakon tu saya belum lagi lah, belum kaji. Tapi kalau suara baru ini saya buat Siti Saleha punya dia punya 7 hari mencintai itu kan. So saya cuba untuk lakonkan semula dengan watak dia. Cuba? Dia macam dia punya ayat Mak kalau sayang sangat dengan Kuzai, Mak pergi je lah dengan dia. Buat apa Mak tanya Mia? Macam tu. Mata-mata. Yes. Berbakat sebenarnya. Dia bukan menyanyi, berlakon pun boleh lah. Sebab saya datang daripada teater juga, UiTM. Itu lebih menjiwai lah. Teater pun ada kelas vokal juga kan. Untuk Saya belajar pun daripada kelas-kelas vokal teater. So daripada situ saya terapkan dalam nyanyian. Maknanya apa minat yang Amir buat ni mendapat sokongan sepenuhnya lah daripada keluarga. Sepenuhnya daripada keluarga. Okey, baik. Lepas ni Nadia macam mana? Nak buat lagu Melayu sebab sekarang ni adalah Hindi. Tapi kalau misalnya tiba-tiba penat, boleh tak Nadia buat lagu Melayu pula? Mesti dia tak ukur itu. Ramai yang minta sebenarnya. Saya bersedia je sebab saya bermula dengan lagu Melayu. Cumanya saya lebih kepada vokal Hindi tu. Saya suka fokus pada satu benda sebab sebelum ni memang saya nyanyi semua lagu. Kalau lagu Melayu bunyi lain Bunyi lain lah. Cuba salah satu lagu Melayu. Lagu apa? Lagu apa ya? Kita suka lagu apa? Awak lah. Alamak, saya suka lagu apa? Suara awak macam Liza Intan. Takut saya. Yes, lepas ni saya boleh buat video. Lagu apa? Kalau lagu Saya nak Melayu, dengar perbezaan tu sebab Hindi tadi dah tahu kita nyaring kan. Yang ni Lagu Yuna boleh? Sugar aku. Sugar. macam tak ingat macam mana. Okey. Lagu apa? yang awak ingat lah. Sekejap tak ingat. Kena pilih lagu. Antara mana lah tadi? Tuhan. Dia punya antara mana? Tak ingat. Tak apalah. Okey, tak apalah. Ambil lah. Kita suruh Amir lah. Boleh tak tiru suara Siti Sarah? Siti Sarah. Siti Sarah dia nyaring juga. Dia macam semakin jauh. Dia ada tekan dia and dia punya nada dia tu saya tak boleh nak ikut style dia lagi. Saya sedang mengkaji lagi. Terlalu tinggi tak Yes, sampai terlalu tinggi. Kalau lagu Hindi boleh juga. Kalau boleh. Saya daripada kecil juga yang melayan Hindustan. Yes. Satu kapal. Boleh lah. Satu kapal. Okey, lagu yang kalian boleh nyanyi sekali? Boleh duet sekali. Lagu apa? Lagu apa ya? Kabi Kushi Kabi Gam ke? Boleh. Boleh Kabi Gam. Apa? Macam? Seronok. Tiba-tiba Julie terus nyanyi. मेरी सांसों में तू है समाया, मेरा जीवन तो है तेरा साया, मेरी सांसों में तू है समाया, मेरा जीवन तो है तेरा साया, तेरी पूजा करूं मैं तो हर दम, ये है तेरे करम, कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम. Okey, saya pun tak ingat lagi tu. Ini bila tengok kan tiba-tiba teringat pula kan filem Bollywood tu Kabi Kushi Kabi Gam. Kami di studio semua bergemang dulu kan. Bulu rumah. Baik. Terima kasih kepada Nadia dan juga Amir. Selamat berjaya kerana perjalanan masih panjang, masih belajar kan. Kita tak tahu nanti kerjaya macam mana. Tapi ini antara bakat dan juga kelebihan, insya-Allah. InsyaAllah. IG boleh dikongsikan?
IG saya Amshali, Amshar _Lee. And follow juga saya punya TikTok pun Amshar Sadri sekarang ni. Dia punya TikTok tu Amshar Sadri sebab saya first buka account tu saya Amshar Sadri. So nanti saya akan tukar balik kepada Amshali. Okey, baik. Dan YouTube saya juga. ada juga. Amshali Official. Banyak media sosialnya. Nadia pula bagaimana? Okey, saya boleh follow saya di Nadia Farsha Dia Hanaris ataupun kat mana-mana boleh cari Nadia Farsha. Dan saya actually selalu buat live Facebook di setiap hari Jumaat, Sabtu dan juga Ahad lah. So boleh follow saya dekat sana. Okey, baik. Nadia terus jaga diri kerana anda juga barisan hadapan yang diharapkan. Baik. Terima kasih Muhammad Amir Syafiq Muhammad Sadri. Nadia Farshah Muhammad Jamlus di atas bakat yang telah dipertontonkan kepada kita semua. Bangga juga kita dengar walaupun kita suara kita juga. Walaupun kita memang tapi tak tadi boleh. suara Elizabeth Tan tu. Jangan. Hebat. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Nadia dan juga Amir kerana sudah bersama kami di Malaysia hari ini. Baik, kita nak berehat seketika, Fariha. Selepas ni kita ada seorang artis, ini pemenang juga nanti kita kongsikan bawah tangan baharu daripada Azam Shah. Semuanya selepas ini Di Malaysia hari ini. Adakah dirimu mahkota nyawaku setelah harum di bawah angin yang dingin? Adakah diriku pencinta matimu yang selalu membisikkan indah syairmu? Haruskah aku hanya berdiri sepi, genggam ranting pelangi yang hampir mati? Cinta, jangan kau pergi, tinggal aku sendiri. Ku takut kehilangan dirimu. Adakah dirimu pencinta matiku yang selalu membisikkan indah syairmu? Haruskah aku hanya berdiam sepi, menggenggam ranting pelangi yang hampir mati? Cinta, jangan kau pergi, tinggal aku sendiri. Ku takut kehilangan dirimu. Oh,
Cinta jangan pergi. Baik, Assalamualaikum Kak. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Okey. Oh, cinta jangan pergi. Cinta jangan pergi. Cinta janganlah pergi. Cinta yang mana? Kenapa cinta ni lagi mana tu? Cinta dia tu tak pergi lagi kan? Cinta tu tak pergi lagi. Okey, lagu dia dah dilancarkan 30 Oktober. 30 Oktober dekat YouTube Rusam Music. Alhamdulillah. Lirik video baru. Sekarang dah berapa views? Soalan yang pertama sekali. Alhamdulillah Kak. 200k dah. Oh, Altan agak menggalakkan. Okey, not bad. Tahniah. Terima kasih Kak. Tapi Lagu sekarang ni, ni, silakan. lagu ni dengan kerjasama dengan siapa? Kerjasama dengan Abang Fitri Yahya selaku penulis lirik dan juga Abang Asfan. Okey, bolehlah kita bolehlah dapat kredit sikit. Tim Syai. Ya. Okey, perasaan Azam selepas bergelar juara ni satu tanggungjawab yang lain sikit kan. Ya, betul, Sebab betul. persepsi orang di luar dah berbeza. Macam sebelum ni hanyalah mungkin amatur, sekarang ni mungkin level dia dah up sikit. Jadi perasaan dan juga persepsi peminat macam mana? Betul. Sebenarnya orang ada letak macam high expectation untuk Yelah, saya macam. betul. Jadi untuk keluarkan single yang the latest selepas saja saya lepas program reality tu. Jadi agak pressure sebenarnya saya dan juga tim management saya untuk pilih lagu mana yang betul-betul boleh macam orang kata ini lagu juara. Macam tu tapi alhamdulillah saya terima lagu ni daripada Abang Asfan dan juga lirik yang sangat orang kata berat untuk saya juga sebenarnya daripada Abang Fitri Yahya. Okey, baik. Azam dah berkecimpung dalam industri ni sejak tahun 2009 lagi. Ya, Jadi adakah Azam rasa tahun 2020 ni merupakan tahun kira permula mengorak langkah untuk lebih maju ke depan? Alhamdulillah memang orang kata rezeki tak salah alamat. Saya sebenarnya banyak kali mencuba kalau fan-fans saya daripada dulu lagi memang cakap macam nampak perjalanan saya itulah ada jatuh, ada naik. Jadi alhamdulillah saya pun tak sangka saya boleh berdiri kat sini sekarang. Tapi muda lagi, 26. Muda 23 baru. Muda ni. Jangan tambah usia dia ni. 23. Alah. Tapi sayangnya dah berpunya. Alah, tapi sebab perkara tu tak sembunyi kan. Dia ada ketahui umur maaf ya. Tapi masih lagi boleh minat. Azam, okey. Macam bila dapat, kita tahu kan macam Fitri Yahya ni lirik lagunya sangat bagus. Dia cakap orang kita pun dia berlirik juga. Komposer yang bagus juga. Jadi bila dapat bersama dengan mereka kan, mereka ni berpengalaman dengan ilmu yang luas, bagaimana? Pada saya satu pencapaian dalam saya punya kerjaya sebab sebelum ni memang ada Abang Fitri Yahya teringin nak bekerjasama dengan saya, dengan Abang Asfan pun sama juga. Kami dulu pernah berjumpa cuma tak ada kesempatan untuk bekerjasama. Tapi selepas saja saya keluar daripada program itu, saya dapat tawaran daripada manajemen saya lagu ni macam sedap mula dengar ni. Terus tu tak tanya lagi lah lirik siapa kan, tapi bila baca balik dalam sangat lirik ni. Dalam sangat. Dalam sangat lirik ni. Okey, lepas tu bila dah dapat tu saya rasa macam bersyukurlah dapat bersama. Okey, syukur-syukur juga. Tapi awak datang ke sini, awak tidak akan pulang dengan tangan kosong. Sebab kita ada hadiah untuk awak. Nak tengok tak? Jom kita saksikan. Apa ni? Mesti awak tak suka. Comelnya. Ini senyum muka dia. Ya Allah, Tuhanku, comelnya. Mana buat apa? Masa ni rambut dah mohawk ke? Jangan time tu Kenapa rambut muka? pacak. Kenapa muka dia masa Baik. kecil lagi nakal daripada muka dia sekarang? Mungkin sekarang muka baik kan? Sekarang muka dah jadi Alhamdulillah. baik. Mungkin rambut tu ramai orang suruh buat balik rambut tu. Tapi tak apalah, awak macam ni pun okey juga. Saya pun tak sangka lah itu saya. Tiba-tiba teringat flashback pula muka kecil-kecil. Kan? Tak apalah, dah ada yang punya tak apa. Dia suka terima seadanya. Tapi comel sedih, comel. Time tu saya umur 12 tahun. 12 tahun. Dah jalan. Mungkin Okey. lepas ni perancangan Azam. Silakan perancangan. Perancangan lepas ni insya-Allah saya akan ada beberapa lagi single akan coming soon. Dan juga saya akan ada lagu duet bersama dengan Arif Bahran. Juga peserta daripada situ juga program itu. Kenapa Arif Bahran? Ada macam hadiah untuk fans lah sebenarnya. Okey. Ucapkan yang terbaik. Alright, terima kasih. Tapi perasaan 12 tahun masa di pentas idola kecil dengan perasaan berada di pentas yang besar mesti berbeza kan? Yep. Cuma nervous dia tu samalah. Saya rasa pentas yang besar tu lagi
Lagi nervous teruk Masa kecil tu tak nervous sangat? Tak nervous sangat sebab mungkin disupport oleh ibu bapa kot. Sebab time saya masuk program tu tak ada macam tak, orang pun time PKP kan. So tak ramai orang boleh masuk tengok. Pressure tu lagi banyak. Yes. Okey, mungkin ini antara sandaran terbaru buat Azam, cinta yang pergi ni mungkin kepada peminat. Alright, kepada peminat semua, Azam ucapkan terima kasih kepada Azam Sham Troopers, Azam Big Family, Azam Sham FC sebab diorang ni selalu undi lagu-lagu saya dekat carta. Jadi diorang macam memang support lagu ni lah, Alhamdulillah. Dan jangan lupa untuk teruskan request lagu ni di corong-corong radio favourite anda semua. Dan keep on voting. Jangan lupa untuk tengok lagu ni, lirik video lagu ni di Rusa Music. Okey, itu dia antara itu akaun IG yang diikuti. Boleh. Boleh follow Azam di Azam_Sham di Instagram dan juga Twitter Azam Sham. Okey, terima kasih. Terima kasih. Lepas ni ada satu lagi persembahan? Ya. Lagu single saya yang sebelum ni, Biar Saja. Baik. Terima kasih kepada anda menonton kami di MHI. Jaga diri, jaga kesihatan. Esok KL wilayah bebas niaga. Kita akan bincangkan tentang topik itu. Jika anda ada sebarang pandangan, komen, tinggalkan di FB Live MHI TV3. Assalamualaikum. Silakan Azam Sham. Terus hancur segala impian telah kau musnahkan, segala harapanku. Andai mampu ku putarkan waktu, sekali ku percayakan bicaramu. Pergilah, biar saja hatiku terluka. Mencintai walau kau berdusta, mencintaimu sepenuh jiwaku. Sempurna terbina ikatan yang bahagia telah kau musnahkan, segala cinta ini. Pergilah, biar saja hatiku terluka. Mencintai walau kau berdusta, mencintaimu sepenuh jiwaku. Pergilah, dengan mudah hati kau berubah, mencintai walau kau berdusta, mencintaimu sepenuh jiwaku.